warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Insight Talk kami, Asra Malak, pengacara anda untuk hari ini. Seperti biasa, bual bicara ini akan membincangkan tentang politik, kesihatan, ekonomi maupun isu-isu semasa yang berlaku di tanah air kita. Jadi pada minggu ini kita akan membincangkan tentang topik yang lain sikit daripada topik sebelum ini. Kalau kita lihat sebelum ini kita banyak membincangkan tentang politik ataupun pergolakan politik. Namun hari ini kita berbincang tentang isu yang sering menjadi perbahasan di media sosial maupun masyarakat. Kalau kita lihat juga recap semula pada minggu lepas, untuk makluman belanjawan 2021 telah memperuntukkan sebanyak 322.5 bilion, iaitu sebanyak 235.4 bilion ringgit disediakan untuk perbelanjaan pengurusan, 69 bilion untuk perbelanjaan pembangunan, manakala 17 bilion pula kepada kumpulan wang COVID-19. Dan kalau kita lihat semula pada 26 November lepas ataupun minggu lalu, kerajaan telah bersetuju untuk meluluskan belanjawan 2021, namun terdapat beberapa bantahan oleh blok pembangkang. Mungkin ada belasan ahli parlimen yang tidak bersetuju. Namun menjadi isu sekarang ini selari dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu ada apa dengan KWSP. Kalau kita lihat topik ini memang menjadi sangat hot ataupun topik yang paling menjadi sambutan sekarang ini, di mana kenapa KWSP ini dimasukkan dalam perbelanjaan 2021 dan kenapa KWSP ini menjadi satu isu di mana masyarakat perlu mengeluarkan untuk menguruskan ataupun meneruskan kehidupan seharian apabila berdepan dengan COVID-19. Jadi topik hari ini selari dengan topik kita, itu ada apa dengan KWSP. Saya menjemput pakar ekonomi iaitu Dr. Muhammad Khalid, pakar ekonomi, untuk membincangkan topik kita berkenaan dengan isu KWSP ini. Jadi doktor, selamat datang ke Insight Talk. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sihat doktor? Sihat, terima kasih jemput. Alright. Okey doktor, kalau kita lihat topik kita pada hari ini doktor, berkenaan dengan ada apa dengan KWSP. Mungkin doktor boleh rungkaikan ataupun cerita sedikit berkenaan dengan ada apa dengan KWSP ini dulu. Bukan lima doktor. Saya cerita sikit apa itu EPF lah, KWSP. Alright. KWSP ni adalah tabung simpanan persaraan. Dia antara yang tertua dan terbesar di dunia. In fact, kita dah ada KWSP sebelum merdeka. Sejak 1951 kita dah ada KWSP. Ketika itu simpan ambil umur 55, lepas itu kita bawa keluar. Pengeluaran umur 55 daripada 1951 hingga sekarang masih sama. Yang patutnya diubah sikit lah. Because dulu sebelum masa merdeka kita boleh bawa keluar umur 55 sebab jangka hayat 56. Bawa keluar 55, 56 mati. Betul. Tapi sekarang kita hidup lebih lama tapi masih pada 55. Dia simpanan untuk hari tua. Macam mana dia proses tabungan ni? Pertama, kalau macam Mas Dura kerja, saya bekerja, kita kena contribute. Daripada gaji kita lebih kurang 7% kena masuk EPF, dan majikan pun kena masuk. Di antara 12 hingga 13% masuk. Jadi setiap bulan 20% masuk dalam EPF. Okay. Ini secara ringkas apa itu fungsi dia. Jadi bila mai umur 55 boleh bawa keluar. Okey, mungkin orang dah jelas sikit berkenaan dengan KWSP. Tapi kalau kita lihat berbalik pada topik kita pada hari ini doktor, doktor boleh ceritakan sedikit tak, kalau kita lihat kenapa KWSP ini mendapat kaitan dengan belanjawan 2021 minggu lalu. Dan seperti yang kita tahu juga ketika ini dalam Dewan Parlimen pada 26 November lalu, ada beberapa pimpinan pembangkang yang tidak bersetuju dengan belanjawan 2021. Antara isu yang dibangkitkan ialah tidak wajar mengeluarkan wang simpanan KWSP kerana akan memberi kesan kepada ekonomi negara. Jadi persoalan saya yang pertama doktor, apa sebenarnya kesan jangka panjang ataupun jangka pendek terhadap rakyat dengan kerajaan mengenai pengeluaran KWSP ini? Okay. Bila rakyat banyak mendesak supaya boleh dikeluarkan tabungan mereka daripada KWSP ini desakan yang rasional. Ini bukan desakan yang tidak rasional, ini desakan yang amat rasional. Kerana tidak ada bantuan lain diberikan kepada mereka. Bantuan BPN 2.0 dah bagi bulan sudah. Bulan 1, bulan depan akan dapat lagi, lebih kurang maksimum dapat 300. Lepas itu dah tak ada apa dah. Jadi bagi rakyat
kalau kerajaan tak mau bagi, kami terpaksa pakai duit kami sendiri. Jadi ini desakan yang rasional yang betul daripada rakyat. Tetapi bagi pihak kerajaan, ini bukan polisi yang baik untuk membantu rakyat. Kerajaan harus dan boleh memberi bantuan tunai kepada rakyat. Kenapa suruh bila keadaan teruk, you pakai duit you sendiri? Lepas dah okey balik, letak balik duit itu. Ini tidak berapa prihatin dan tidak bertanggungjawab. Ada 3 sebab kenapa cadangan daripada pihak Putrajaya untuk membiarkan rakyat mengeluarkan daripada KWS ini tidak betul. Pertama, bukan semua ada daripada KWSP. Jumlah mereka yang umur di antara 18 hingga 55, jumlah yang working age dikata dalam Malaysia lebih kurang 23 juta. Daripada 23 juta ni yang bekerja lebih kurang 15 juta. Tapi daripada 15 juta yang mencarum tiap-tiap bulan kepada EPF ke WSP hanya lebih kurang 5.5 juta. Bermaksud daripada 100 orang katakan, satu daripada 4 tidak mempunyai caruman bulan-bulan. Jadi kalau kita kata boleh bawa keluar, bukan skop dia bukan semua boleh bawa keluar. Hanya satu daripada 4, nombor 1. Kedua, yang boleh bawa keluar, dia kata hanyalah umur 55 dan ke bawah. Yang tua lebih 55 tak boleh. Yang masih ada kerja tak boleh. Yang boleh bawa keluar yang hilang pekerjaan atau pendapatan berkurangan. Jadi bukan semua. Dan yang tua tak boleh bawa keluar. Pertama, bukan semua ada EPF. Kedua, yang ada pun skop dia terlalu kecil. Yang ketiga, impact pada hari tua. Ketika ini, macam tadi saya cakap, daripada 23 juta working age yang ada EPF bulan-bulan carum 5.5 juta. Jadi kecil. Yang ada ini pun simpanan kurang. 20%, satu daripada 5 hanya ada kurang daripada RM6,000. Cadangan kerajaan boleh buat kurang RM10,000. Lebih kurang 60% kurang daripada RM12,000. Jadi lebih kurang 5%, setengah ada kurang daripada RM10,000. Kalau dah simpanan kecil untuk hari tua, kalau dibenarkan bawa keluar maksimum RM10,000. Katakan mas ada RM10,000 dalam cadangan kerajaan ni, mas boleh bawa keluar semua, boleh tinggal RM100. Jadi hari tua apa simpanan untuk mas. Jadi skop dia terlalu kecil dan ini skop jangka pendek, dan untuk yang jangka panjang kita akan hadapi hari tua dalam hidup kemiskinan. Ini cadangan yang tidak prihatin bagi saya. Baik, terima kasih doktor. Tapi sebelum itu saya memberi ruang dan peluang kepada semua penonton untuk mengajukan sebarang jenis soalan sekiranya ingin bertanyakan pendapat ataupun pandangan bersama dengan Dr. Muhammad Khalid. Tapi sebelum itu, tadi saya dengar doktor menyebut berkenaan dengan topik kedua, poin kedua. Bukan semua orang ada APF. Dan ini kalau kita lihat bantuan yang diberikan ataupun disalurkan berkenaan dengan belanjawan 2021, apakah kesan sekiranya KWSP ini dikeluarkan kepada pekerja yang boleh mengeluarkan dan kesan kepada orang yang tiada APF? Sebab itu saya terangkan cadangan ini tak masuk akal. Because orang yang paling tertekan, siapa yang paling tertekan? Orang pekerja di sektor informal. Sektor informal tidak wajib carum dalam EPF. Mereka digalakkan. Siapa dalam sektor informal? Macam Makcik Kia. Jual cok pisang, jual cok kodok, kerja sendiri. Di Malaysia lebih kurang 24 juta. EPF ni tak ada kena-mengena dengan mereka. Walaupun mereka ini paling tertekan. Bantuan kepada Makcik Kia tahun ni dia bagi geran prihatin RM3,000. Tahun depan tak ada geran prihatin. Sudah tidak ada bantuan. Jadi siapa yang kita hendak bantu sebenarnya? Kalau kita hendak bantu mereka yang hilang kerja, tidak pada mempunyai potongan gaji, bantuan tunai harus diberikan. EPF ni tidak menepati mereka yang paling tertekan. Jadi target silap. Adakah sebenarnya kerajaan sekarang memang berdepan dengan ekonomi yang sangat teruk? Terpaksa mengeluarkan KWSP untuk orang kata memberi manfaat ataupun benefit kepada pekerja-pekerja yang berpeluang ataupun mempunyai peluang untuk mengeluarkan KWSP. Jadi orang kata adakah ini mengaburkan pandangan masyarakat pada pendapat Dr. Khalid? Okey. Kita tengok bajet lah senang.
Tahun ni bajet campur dengan stimulus lebih kurang 322.5 bilion. Correct. Untuk tahun depan lebih kurang 320 lebih 330. Jumlah yang begitu besar. Jumlah yang begitu besar, tapi kenapa rakyat tidak puas hati? Kenapa rakyat marah? Kerana bantuan tidak sampai. Isu dia bukan tak cukup duit. Kita ada macam bajet itu macam kita ada kek. Macam mana kita nak belah kek tu? Siapa dapat banyak, siapa dapat sikit. Kek patut diberikan ketika krisis mereka yang tertekan. Duit ada sikit je. So duit ni baik kat siapa yang paling optimal. Tetapi kita punya priority sudah silap. Bukan duit tak ada. Kenapa? Kerana orang tak suka cakap macam ni. Kenapa beri bantuan bonus kepada penjawat awam? Penjawat tak hilang kerja, tak kena potong gaji. Lebih baik diberikan kepada mereka yang kena buang kerja, yang bekerja di sektor informal. Atau bekerja sendiri. Ataupun bekerja sendiri. Bantuan kepada kementerian naik 4 bilion, tak tentu hala. Bantuan contohnya kepada jasa. Jadi bukan isu tidak ada duit, tapi saluran duit itu tidak tepat. Baik. Kita ada soalan doktor berkenaan dengan isu yang terkini. Daripada Yasmin Ali, dia kata susah sangat nak keluarkan KWSP. Tak ada bantuan lain untuk M40, semua B40 sahaja. KWSP ada duit ke kalau kita keluarkan 10,000? Soalan. Minta pendapat doktor sebagai pakar ekonomi. Kalau kita jawab kita pun tak tahu nak jawab apa kan. Aset EPF begitu besar. Saya rasa mereka boleh jika orang mahu keluarkan, mereka boleh bagi balik duit. Maksudnya duit maksudnya rakyat kerajaan memang adalah EPF bukan kerajaan. EPF. Salah. EPF KWSP. Kan kerajaan lah. Kalau katakan MAS nak bawa keluar 10,000, EPF boleh bagi 10,000. Tapi macam apa nama dia? Yasmin. Jadi pertanyaan Yasmin itu tepat sekali. Tidak ada bantuan. B40 kurang, M40 pun langsung tidak ada. Jadi perlunya ada bantuan daripada kerajaan kepada mereka. Isu bukan tak cukup duit. Isu duit kita diberikan kepada yang tidak sepatutnya dapat. Wang ini sepatutnya disalurkan kepada golongan yang tertekan. Jadi pada Dr. Khalid sendiri, pendapat doktor, adakah belanjawan ataupun belanjawan 2021 ini tidak telus pembagian dia? Macam mana? Kalau kita lihat peruntukan 322.5 bilion ni begitu banyak. Dan kita lihat balance yang sebanyak 17 bilion memang diberikan kepada kumpulan wang COVID-19. Selebihnya mungkin diagihkan oleh mana-mana kementerian ataupun bantuan-bantuan yang ada. Pendapat? Kalau bagi kita selalu dengar ni bajet yang paling besar, 320 bilion, 330 bilion, paling besar. Patutnya semua orang seronok. Betul. Tapi kenapa banyak yang tidak berhati? Kerana mereka merasakan mereka tidak mendapat apa-apa bantuan ketika kehidupan mereka di tahap yang kritikal. Sebelum krisis, ramai yang sudah tertekan. Sebelum krisis, ramai yang miskin. Kadar malah ketika sebelum krisis, di antara 2016 hingga 2019, kadar kemiskinan relatif naik. 17% daripada isi rumah dalam hidup kemiskinan relatif. Di negeri seperti di Sabah, 1 daripada 5 hidup di bawah paras kemiskinan. Di setengah-setengah tempat, ini sebelum krisis, kadar kemiskinan hampir 50%. Contohnya pelajar kita yang terpaksa naik pokok tu. Betul. Internet. Virina. Yes. Saya lupa nama dia. Di kawasan dia di Pitas, kadar kemiskinan 50%. Ini sebelum krisis. Selepas krisis makin teruk. Jadi perlunya ada bantuan daripada kerajaan. Tidak ada bantuan baru untuk tahun depan. Ada bantuan yang sama yang kita ada sejak 2012. 2012 B40 dapat BRIM, bantuan BRIM, bantuan sara hidup. Lepas tu tukar kepada bantuan BRIM kepada bantuan sara hidup. Tahun depan ditukar kepada BPR, Bumi Putera Rockers. Ditukar 3. Di antara 2012 hingga 2019 bantuan ini diberikan. Masa tu tak ada krisis. Patutnya bila ada krisis, bantuan harus baru diberikan, tambahan diberikan. Tapi tahun depan tidak ada bantuan tambahan. Jadi ini tidak sepatutnya berlaku.
Baik. Sebelum kita teruskan dengan soalan penonton, saya ada soalan yang kedua tadi doktor, belum jawab lagi. Jadi kalau kita lihat semua masalah yang ada ni berkenaan poin yang doktor bagi tadi, jadi kesimpulannya apa lagi cara untuk bantu rakyat selain mengeluarkan KWSP doktor? Ada tak cara lain? Macam tadi saya terangkan, ini adalah tanggungjawab kerajaan untuk membantu rakyat ketika mereka susah. Bantuan bulanan boleh dan harus diberikan kepada golongan B40 dengan golongan M40. Ini bukan benda baru. Jepun buat, Singapura buat, bagi 1 tahun. Boleh. Malah di Jepun dia bagi small micro loan untuk perbelanjaan isi rumah. Dia bagi. Jadi kita boleh bagi. Itu yang sekarang bantuan bulanan kepada B40, M40 dalam tempoh 6 bulan hingga 12 bulan, setiap bulan boleh dan harus diberikan. Itu pertama. Kedua, apa yang kita perlu lakukan, krisis selalunya masa yang baik untuk kita merombak sistem kita. Mereka yang bekerja, tak kira bekerja formal ke, informal ke, makan gaji ke, majikan ke, harus mencarum kepada EPF dan SOCSO. Betul. Jadi bila ada krisis masa hadapan, mereka sudah ada social protection. Kita perlu ada social assistant. Social assistant ni untuk protect kalau ada kesusahan. Social assistant ni macam bantuan tadi saya cakap. Pada masa yang sama kita perlu ada social insurance untuk prevent mereka daripada miskin. Jadi social assistant kerajaan kena bagi bantuan. Social assistance, social insurance, macam mana kita katakan kita contribute kepada SOCSO, nanti kalau jadi apa-apa kepada kita, kita dapat bantuan. Sekarang katakan Mas hilang kerja 6 bulan, saya harap Mas tak hilang kerja. Dalam tempoh saya tanya doktor lah, ada kerja kosong tak? Boleh, insyaAllah. Kurang betul. Dalam tempoh 6 bulan, Mas akan dapat di antara 80% hingga 30% gaji akhir. Sebab tiap-tiap bulan Mas contribute kepada SOCSO. Makcik Kia, informal sector tak contribute. Daripada 100 makcik Kia, hanya 3 yang contribute. Jadi ini peluang untuk kita kata, okey, kita reform. Mereka yang bekerja, tak kisah informal kan, not formal sector, contribute EPF dan SOCSO. Itu kedua kita boleh buat. So pertama kita bagi bantuan tunai, kedua kita pastikan mereka dalam sistem pelindungan sosial. Ketiga, kita tahu banyak yang bila dah tua banyak miskin di Malaysia. Ketika ini lebih kurang 9% mereka yang dah masuk tua miskin, lebih kurang 75% bila dah hari tua mereka memerlukan bantuan keluarga untuk menyara kehidupan. Tak ada bantuan. Jadi kita boleh fikirkan bantuan bulanan kepada mereka yang sudah berumur yang dibayar oleh pembayar cukai. Baik, tadi saya rasa soalan pertama tadi, kesan jangka panjang pula terhadap sektor KWSP. Sekiranya mengeluarkan wang yang terlalu banyak, apakah kesan kepada industri KWSP ini sendiri? Adakah memberi kesan kepada ekonomi negara, sebab itu merupakan salah satu pelabur yang paling terbesar di Malaysia, betul tak doktor? So mungkin jangka panjang doktor, kalau sekiranya duit dah dikeluarkan semua, terlalu banyak, seorang dah ambil 10,000 semua, apa kesan jangka panjang doktor? Yang tu kena tanya KWSP. Apa kesan kepada KWSP, kerana kita tak tahu pelaburan dia macam mana. Tapi kesan jangka panjang yang lebih teruk adalah kepada kita. Duit tak ada, bawa keluar lani, bila mai tua apa pun dah tak ada. Dulu is okay, macam tadi saya cakap, dulu kerja berhenti umur 55, 56 kita dah almarhum. Sekarang kalau berhenti umur 55, wanita Cina hidup sampai 80. Melayu lebih kurang 74, 75 hidup dalam 20 tahun tanpa simpanan. Jadi ini memberi tekanan kepada mereka. Betul. Takkan kita mengharapkan duit anak pula. Anak pun suffer sekarang. Ya. Dulu anak bagi kat mak bapak. Sekarang mak bapak kena bagi kat anak. Susah nak dapat kerja. Betul. Sebab banyak affected kan doktor. Okey doktor, mungkin kita teruskan nanti dengan soalan penonton, tapi kita ada soalan ketiga doktor. Berkenaan dengan, kalau kita lihat sebelum ini, bekas Menteri Belia dan Sukan iaitu Syed Saddiq Abdul Rahman telah mendesak kerajaan untuk mengenakan cukai keuntungan luar biasa kepada pembuat sarung tangan kerana berpendapat bahawa ia telah mengaut keuntungan yang tinggi dalam persekitaran pandemik COVID-19. Namun Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz melahirkan pendapat yang berbeza dengan menyatakan pelaksanaan cukai keuntungan luar biasa kepada syarikat yang menjana wang adalah dasar yang tidak konsisten yang akan memberi
petunjuk salah kepada pelabur dan ia akan menjejaskan kemasukan pelabur negara ini. Terlihat seperti di Singapura ataupun Vietnam tidak mengenakan ataupun kata cukai yang tinggi. Dan beliau berkata sekiranya cukai itu dilaksanakan, ia akan membuat pelabur berfikir 2 kali sebelum melabur di negara ini atau kemungkinan memilih untuk melabur di negara-negara jiran seperti Vietnam, Singapura yang tidak mengenakan cukai keuntungan yang luar biasa. Jadi boleh tak Dr. Khalid komen sikit tentang isu ini dan apa sebenarnya yang perlu dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini? Saya rasa penting pemahaman mengenai sejarah. Kalau tidak, statement-statement yang agak janggal dan tidak masuk akal boleh dibuat dan telah dibuat. Macam tadi Mas cakap, tidak ada negara memetik menteri itu, tidak ada negara melakukan cukai baru, itu tak betul. Di Malaysia, 2 sektor ada. Sektor IPP, betul. Power producer yang produce power, betul. Pada tahun 2008. Betul. Kalau keuntungan pulangan aset dia melebihi 9%, kerajaan ambil 30%. Tinggi, itu satu. Adakah IPP yang tutup? Tak ada pun, nombor satu. Kedua, kita sudah ada cukai levy ke atas syarikat peladangan. Betul. Dia beza sikit. Plantation. Plantation di antara Peninsula Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Di Semenanjung, kalau harga minyak sawit setan lebih daripada 2,500, dia kena cukai di antara 1.5% hingga 3%. Sudah dilaksanakan. Yang membimbangkan pelabur bukan isu windfall tax. Yang membimbangkan pelabur isu flip-flop. Isu saat ada demokrasi ke, saat ada emergency ke, ini merisaukan. Sekejap bank kena absorb moratorium ke, bank tak kena ke, ini flip-flop, tukang sana, tukang sini, ini yang lebih memberi kesan yang lebih teruk. Jadi bukan isu windfall tax. Tetapi isu cukai ini penting. Sistem percukaian harus dirombak because bukan tidak ramai yang membayar cukai. Betul. Terutamanya orang kaya. Orang miskin bayar cukai, indirect tax. Betul. Dia bayar. Orang kaya tak bayar cukai. Pada tahun 2018, kerajaan ketika itu naik top marginal income tax, dia naik 1%, 1 hingga 2% dia naik. Ketika itu, kalau lebih pada 2 juta, tambah 1%. Berapa ramai rakyat Malaysia yang mempunyai cukai, yang melaporkan cukai pendapatan mereka melebihi 2 juta satu tahun. Daripada 30 juta rakyat Malaysia, hanya 2,000 kata gaji pendapatannya lebih kurang 2 juta. Ini tak betul lah. Pertama. Kedua, jadi cukai boleh di reform. Kedua, sistem percukaian tidak adil. Mereka yang bekerja dicukai. Mereka yang mempunyai modal tak dicukai. Negara lain, negara Amerika ke, negara England ke, negara Japan ke, Korea ke, sistem cukai lebih adil. Ini saya bukan maksud kita harus cukai orang kaya lebih. Kita maksud saya cukai, sistem cukai haruslah lebih adil. Itu lebih penting supaya pendapatan negara lebih bertambah. Betul. Maksudnya kiranya percukaian yang dikatakan atau pernyataan yang Syed Saddiq tu, adakah doktor bersetuju untuk mengenakan cukai kepada syarikat-syarikat yang orang kata dah memang sedia ada kaya dah? Isu dia adalah timing. Kita tak boleh membuat keputusan yang mengejut. Okey, kita buat windfall tax bayar besok. Dia harus ada time berskala. Saya bersetuju keuntungan luar biasa harus dicukai. Ini bukan cukai tiap-tiap tahun dia kena bayar. Bila cukai dia yang terlalu luar biasa ketika krisis, ini bukan dia untung bukan sebab ada innovation, bukan pasal productivity tinggi, sebab krisis. Jadi one off boleh dikenakan. Jadi statement katakan ini negara tidak melakukan cukai ini tidak meyakinkan pelabur, itu tidak tepat sama sekali. Maksudnya boleh dilakukan, tapi memerlukan jangka masa yang mungkin kena tak boleh shock the market lah. Kena bagi tahu kita akan mulakan pada tahun sekian, bulan sekian. Baik, terima kasih doktor atas jawapan yang diberikan. Tapi seterusnya kita ada soalan yang kelima.
Kalau lihat katanya lagi, ini daripada petikan daripada laman media sosial yang kita petik, katanya tidak bersetuju dengan pendapat Menteri Kewangan. Seperti tadi doktor pun dah sebut kenaan di Malaysia kita dah buat ada cukai windfall pada sektor plantation 1998 dan juga IPP pada 2008, dan sektor ini masih kukuh bertapak di Malaysia. Dan katanya lagi, sekalipun nak tolak cadangan cukaikan syarikat besar kaya ini, berilah alasan yang lebih bijak. Syarikat kaya berbilion ringgit, nak cukai tambahan pun tak berani nak buat. Ini antara kenyataan. Mungkin doktor boleh komen sikit kenyataan yang diberikan oleh petikan daripada Twitter yang kami petik. Betul lah. Ada betul lah. So maksudnya memang kena dilaksanakan terus. Boleh dilaksanakan. Kenyataan tak pernah laksana, tak boleh itu macam tadi saya terang tu tak betul. Tak betul lah. Maksudnya memang boleh memang Tapi boleh dilakukan. yang boleh kita lakukan adalah merombak segala sistem pencukaian. Itu yang lebih penting. Baik, kita ada soalan seterusnya. Daripada soalan seterusnya, adakah ekonomi kita ini di landasan yang betul atau bakal terbabas? Doktor komen, doktor. Kalau kita lihat pada 2021, belanjawan yang ada sekarang ini pun dengan keadaan COVID, adakah kita akan berada di landasan yang betul ataupun akan terus terbabas, dan mungkin pada tahun 2021 akan lagi teruk ekonomi negara? Adakah di landasan yang betul atau di landasan yang salah ataupun dah terbabas? Kepada mereka yang golongan B40 yang susah dah terbabas. Bukan landasan yang tak betul dah terbabas. Betul. Tapi kepada setengah golongan ia ada landasan-landasan yang betul, terutamanya golongan yang kaya. Sebelum krisis, sudah macam tadi saya terang, ramai dah miskin, ramai yang dah susah, ramai yang tak ada sistem pelindungan insurans. Dalam EPF tak ada, kalau yang ada pun kurang. Krisis menyebabkan ianya lebih teruk. Kita tengok mereka yang tidak bekerja. Bulan lepas, 2 bulan sudah, the latest number, jumlah mereka yang tidak bekerja di Malaysia lebih kurang 740,000. Betul. Di antara bulan Januari hingga bulan September, Oktober sudah naik lebih kurang 48% atau 45%. Naik paling tinggi. Dan kadar pengangguran ketika ini adalah yang terburuk dalam tempoh 3 dekad, dalam tempoh 30 tahun. Jadi yang hilang kerja ni dah terbabas. Yang tak hilang kerja tetapi yang tidak kerja cukup masa, kita panggil unemployed. Jabatan Perangkaan ada mengeluarkan berapa ramai yang tidak bekerja, yang bekerja kurang daripada 30 jam. Jadi underemployed lah. Betul. Di Malaysia ketika COVID ini lebih kurang 420,000 hingga 450,000 underemployed. Mereka ini pun di landasan yang tak betul ataupun terbabas. Jadi tadi 700,000 lebih, 450,000, 1.1 bilion. Pada masa yang sama, banyak juga syarikat yang tutup. Data menunjukkan lebih kurang 133,000 syarikat telah tutup selama-lamanya ataupun tutup sementara. Kalau satu syarikat ada 5 orang, 133 dah berapa? Jadi negara kita, ekonomi kita berkembang apabila rakyat berbelanja. Tapi kalau rakyat tidak ada simpanan, tidak ada pekerjaan, bagaimana ekonomi nak berkembang? Dalam perutusan kenyataan ada kata ekonomi kita akan tambah baik. Selalu mereka kata GDP, KDNK, kadar dalam negara kasar. KDNK ni tidak melambangkan, KDNK naik ni pun tidak melambangkan tidak semestinya rakyat pun hidup. Betul. Tadi saya bagi contoh, 2016 hingga 2019 KDNK naik, negara makin kaya. Tapi kadar kemiskinan relatif makin naik. Kanak-kanak yang tidak sihat makin naik. Jadi tidak bererti KDNK naik jika kehidupan rakyat tidak naik. Dan adakah sebab apa mereka terbabas? Akan terbabas kerana tidak ada bantuan yang diberikan. Kalau makcik Kiah kita nak tolong makcik Kiah, bantuan diberi kepada dia. Bantuan ataupun strategi harus juga memastikan makcik Kiah ada pelanggan untuk orang belanja. Betul. Kalau orang semua tak ada kerja, siapa nak pergi beli barang? Siapa nak beli baju? Siapa nak beli kasut? Siapa nak beli telefon dan berbelanja? Kalau mereka tidak belanja, syarikat tidak dapat keuntungan, siapa mahu membayar
cukai. Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan. Sebelum tu kita ada soalan penutup, tapi sebelum tu kita nak baca dulu komen-komen daripada penonton. Dia kata, Firdaus Hashim, salam Doktor. Dikatakan negara maju pun melakukan mirip pengeluaran KWSP. Apa komen Doktor? Okey, ada berapa soalan ni? Ada banyak. Okey, baca 2-3 saya jawab. Saya baca terus Ni last round ke ni? Tak, last round lain. Ini soalan komen penonton dulu. Okey, kedua daripada Lokman Muhammad. Kalau ramai mengeluarkan KWSP 10,000, apakah kesan kepada kadar inflasi? Okey, ketiga daripada Jason Wong Kifat, fair comment without fear or favor. Okey. Okey, seterusnya daripada Budin. Dia tulis Jawi kan. Boleh banyak daripada juga lah baca. Dengar udah le. Tak apalah, kita yang tak elok ni kita tapi-tapi lah sikit ya. Okey, seterusnya, macam mana nak pastikan sistem cukai ni adil Doktor? Okey. Ada soalan terakhir tu, jap kita simpan dulu. Soalan yang negara keluarkan kita ambil negara dekat Singapura. Alright. Singapura tidak membenarkan sama sekali pekerja mereka mengeluarkan daripada CPF mereka. Sebab tu kerajaan memberi bantuan bulanan. Di sini juga harus kita lakukan benda yang sama. So itu menjawab soalan pertama. Banyak negara kerajaan memberi bantuan tunai. Negara kita tidak melakukan sebegini. Yang bagi saya ini tidak harus berlaku. Soalan yang kedua tadi apa? Soalan kedua tadi dia kata kalau ramai pengeluaran KWSP, inflasi. Inflasi apa kesan kepada kadar inflasi? Saya tidak menjangkakan inflasi naik kerana ketika ini demand kita kurang. Pasal banyak orang tidak bekerja, tidak mampu berbelanja. Betul. Jadi tidak ada tekanan ke atas barang. Harga barang naik kerana faktor luaran macam bawang. Ada isu di India, harga barang naik. Bukan hanya kerana semua orang pergi beli, harga barang naik. Sekarang ni kuasa membeli makin berkurang sebab orang tak ada kerja ataupun hilang pendapatan. Jadi kalau kau clock 10,000, kesan inflasi saya tidak menjangkakan akan naik. Jadi mungkin akan menurun. Tak, mungkin sama je mental. Okey, seterusnya macam mana nak pastikan sistem cukai adil? Jadi konsep dia adalah ia haruslah progresif. Yang dapat pendapatan yang banyak harus membayar cukai yang lebih tinggi. Kita ingat, kita kena kurang cukai. Macam Singapura kurang, Indonesia kurang. Kalau tak hilang cukai, kita tak kurangkan cukai, pelabur tak datang. Kalau kita tengok sejarah, kadar peningkatan ekonomi di Amerika paling tinggi lepas World War II sampai 1960-1970. Kadar cukai hampir 70% paling tinggi. Tidak ada kajian yang menunjukkan kalau harga cukai naik negara lingkup. Tidak ada. Sistem cukai yang adil prinsip dia haruslah progresif. Mereka mempunyai pendapatan yang lebih harus membayar dan dia tidak boleh membezakan pendapatan. Macam tadi kita berbincang, gaji kena tax, untung syarikat tak kena, untung saham tak kena, untung estate tak kena. Tak boleh. Jadi dia haruslah lebih adil. Lebih adil lah. Itulah konsep dia. Okey, soalan terakhir daripada Iman Kira. Betul ke kajian yang dibuat details tak complete? Foreigner levy pergi mana? Bukan untuk penyumbang dana negara. Bro. You bro. Daripada Iman Kira. Saya tak boleh komen kerana saya tidak ada info mengenai itu. Okey, harap dah menjawab ya Iman Kira. Okey, kita ada soalan terakhir. Soalan penutup. Kalau terlihat ada pihak yang risau bahawa EPF mungkin terpaksa menjual aset untuk pengeluaran 70 bilion ringgit untuk skim Aisina. Adakah kerisauan ini wajar, Doktor? Itu pun saya tidak rasa adil saya menjawab kerana saya tidak tahu apa posisi kewangan KWSP. Okey, tadi kalau kita berbalik kepada tadi yang soalan pertama Doktor kata berkenaan dengan, mungkin ramai yang tak tahu bahawa pengeluaran Aisina ini daripada yang boleh dikeluarkan oleh adalah ada syarat dia, iaitu orang yang terjejas. Mungkin Doktor boleh berikan lagi sekali detail, sebab pastinya saya rasa belanjawan 2021 ni ramai yang menunggu sama ada KWSP ini dapat dikeluarkan ataupun tidak, dan ini menjadi orang kata sampai macam berborak dengan kawan pun orang tertanya, boleh keluar tak kita ni, kita terjejas ke tidak? So mungkin boleh komen sikit. Dia syarat dia. Syarat dia.
orang yang umur 55 ke bawah. Okey. 56 ke atas tak boleh, pertama. Kedua, yang boleh bawa keluar orang yang hilang kerja ataupun gaji berkurangan. Boleh. Kalau gaji lambat? Gaji lambat, syarikat kena denda. Oh, tapi kalau tapi tak ada terkesan lah. kena tanya EPF. Tapi menurut kenyataan, hilang kerja, gaji kurang boleh. Mas ke macam kawan-kawan kat sini yang ada kerja tak kena potong gaji, tidak boleh mengeluarkan daripada EPF. Bukan semua yang boleh. Syarat dia hilang kerja dan juga potong gaji saja. Yes. I see. Boleh sehingga 10,000. Boleh 10,000. Kepada mereka yang kurang simpanan pada 100,000 boleh bawa keluar hampir maksimum 10,000. Jadi ini memberi penjelasan juga kepada masyarakat di luar sana yang kata, ya 10,000 dapat keluar. Boleh ada yang kata boleh kahwin lagi lah untuk duit hantaran. Tapi mungkin benda ni orang kata ada juga mungkin yang ambil kesempatan dan peluang. Mungkin doktor nak bagi nasihat kepada orang di luar sana yang mungkin nak ambil kesempatan je, sebenarnya ada je duit tapi diorang sengaja nak keluarkan. Saya rasa daripada memberi macam tadi kata penerangan nasihat kepada rakyat, penjelasan kepada rakyat, lebih baik diberi penjelasan kepada kerajaan. Ini tanggungjawab kerajaan. Rakyat, betul. Permintaan rakyat adalah seperti yang saya cakap adalah rasional kerana mereka tidak mendapat bantuan mana-mana. Betul. Jadi ini saja simpanan mereka. Ini duit mereka, ini bukan duit rakyat. Ini duit penabung, duit rakyat sendiri, bukan duit kerajaan. Kerajaan pun tak ada duit. Duit dapat daripada kita. Jadi sebenarnya cadangan ini adalah tidak bagus. Saya tak tahu nak cari perkataan yang lebih sopan. Sepatutnya kerajaan yang patut memberikan bantuan. Because ramai yang terjejas. Bukan hanya mereka yang hilang kerja ataupun yang kurang pendapatan. Mereka yang bisnes yang tutup, bisnes yang tak berjaya harus diberi bantuan. Contoh paling senang, Mak Cik Kiah akan mendapat. Mak Cik Kiah adalah orang yang paling tertekan. Adakah beliau akan menikmati cadangan EPF ini? Beliau tidak akan mendapat kerana mereka tidak mencadang kepada EPF. Walaupun mereka yang paling tertekan. Lebih baik duit jasa, lebih baik duit peruntukan daripada pejabat Perdana Menteri yang naik bonus kerajaan diberikan kepada mereka yang susah. Isu dia bukan tak ada duit, isu dia duit disalurkan kepada benda yang tak tentu hala. Contoh yang senang, orang kata isu jasa ni. 80 juta kecil, pasal bajet 300 bilion. 80 juta, 85 juta diberikan pada jasa. Bantuan kanak-kanak, child development under Ministry of Women dapat hanya 9 juta. Walaupun kita tahu kanak-kanak kita banyak yang tidak sihat. Bantuan untuk membaiki sekolah dipotong 58 million. Sekolah yang usang. Daripada bagi duit ke jasa, baik bagikan untuk perbaik sekolah ataupun balik daripada 85 baik kepada orang tua yang tidak punya pendapatan. Isu dia bukan tak ada duit, duit diberi tak tentu hala. Okey, saya rasa penjelasan doktor memang padat, tapi tadi saya minta maaf ada last, ini dah last lagi daripada Muhammad Sofi Idrus. Dia kata, adakah pengeluaran KWSP ini akan mengakibatkan pengurangan dividen di tahun kemudian? Apakah option lain yang ada selain menggunakan KWSP untuk meningkatkan kuasa membeli rakyat? Betul juga, soalan dia bagus. Okey. Kesan kepada dividen saya tak boleh jawab. Saya tak tahu kewangan dan portfolio EPF. Bagaimana untuk meningkatkan kuasa beli rakyat? Pertama, rakyat perlukan pekerjaan. Rakyat perlukan pekerjaan kalau ada bantuan diberikan. Contohnya, macam mana simple, macam mana Mak Cik Kiah hendak berjaya? Kalau tidak ada pelanggan, tidak ada artinya. Jadi bantuan tunai moratorium yang lebih lama kepada B40, M40 boleh dilakukan. Ini tidak berlaku. Baik, terima kasih atas semua penjelasan doktor. Tapi sebelum itu kita menghabiskan akhir bual bicara kita di Insight Talk. Mungkin ada kata-kata terakhir yang doktor nak berikan kepada semua penonton di Insight Talk. Apa dia? Mungkin doktor kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan dengan perbualan kita. Itu cukup 40 minit ni lagi. Lagi 9 minit lagi doktor. Untuk penutup. Kata-kata terakhir. Kata-kata bukan lebih baik kepada pembuat dasar, supaya penonton boleh menekan pembuat dasar supaya mereka membuat dasar yang lebih kepada pro rakyat untuk membantu rakyat.
Bukan hanya membantu segelintir golongan ataupun yang tidak berfaedah. Baik, terima kasih doktor atas kesudian bersama kami di Insight di office cantik doktor. Okey, sebelum itu kami nak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua penonton yang mengikuti siaran langsung bersama kami di Insight Talk berkenaan dengan topik kita ada apa dengan KWSP, dan juga kami nak memohon maaf sekiranya ada kelakuan ataupun tidak baik. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum, jumpa lagi di Insight Talk akan datang. Jumpa lagi.